Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرع لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام. فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهره فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علمه
inna indi min hadha ilma. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia pada satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia keluar kerana nak pergi melawat negeri Syam. Dan hadis ini pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah. Semasa dia jadi khalifah, dia tak duduk saja. Dia sentiasa pergi melawat negeri-negeri yang duduk di bawah jajahan takluk dia. Pada ketika itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dia hantar pasukan tentera untuk pergi ke Syam. Syam ni apa dia tuan-tuan? Syria sampai ke Jordan, sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke Lebanon. Itu semua dipanggil Syam dulu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia hantar panglima tentera dia yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Saya nanti cerita siapa dia Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Umar hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah pergi ke Syam, sehingga kan Abu Ubaidah Al-Jarrah dipanggil dia ni sebagai pembuka Syam. Hantar dia pergi ke sana, bawa pasukan tentera dengan tujuan untuk nak menguasai seluruh Syam, letak di bawah pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, maknanya letak di bawah pemerintahan Islam. Sudah dihantar tentera pergi, dia pergi pula. Hadis ni nak cerita benda tu. Dia kata apabila Sayyidina Umar bin Al-Khattab sampai dekat dengan sempadan nak masuk ke Syam, laqiyahu ahlul ajnad. Dia jumpa dengan pasukan tentera dia. Ajnad daripada junud, ajnad, pasukan tentera, plural. Di antara yang mai jumpa Sayyidina Umar dekat border ni, dekat sempadan sebelum masuk ni, ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Komander tentera Abu Ubaidah Al-Jarrah wa ashabuh, dan beberapa orang sahabat dia. Mereka main dekat dengan border, dekat dengan sempadan, jumpa Sayyidina Umar di situ. Fa akhbaruhu anna al-waba qad waqa'a bi-Syam. Depa sampai, depa jumpa Sayyidina Umar, depa khabar dekat Sayyidina Umar. Depa kata, ya Amiral Mukminin, Syam tengah kena wabak. Wabak ni apa tuan-tuan? Penyakit berjangkit kena di Syam. Daripada seorang, 10 orang, 100 orang duk kena satu jenis penyakit, yang penyakit ni duk merebak, duk berjangkit. Tisat tajuk kita nak baca sekali lagi, insya-Allah cerita pasal penyakit berjangkit. Okey. Depa mai jumpa Sayyidina Umar di sempadan, depa habaq kat Sayyidina Umar. Depa kata, ya Amiral Mukminin, Syam lah ni tengah kena wabak penyakit. Depa kata. Qala Ibn Abbas, faqala Umar. Sayyidina Umar bila dia dengar Abu Ubaidah Al-Jarrah mai bagi tahu, depa kata, ya Amiral Mukminin, nak pi betul ke? Tapi kalau nak pi, kami habaq dulu. Sana tengah kena penyakit. Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia kata dekat Abdullah bin Abbas, dia kata, ud'u li al-muhajirin al-awwalin. Dia kata, pergi cari orang-orang muhajirin yang awal-awal masuk Islam, yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Mai aku nak jumpa mereka. Siapa dia mereka ni? Mereka ni duk ada dalam rombongan dia, dan sebahagian mereka duk ada dalam kumpulan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mereka ni al-muhajirin al-awwalin. Orang Mekah awal-awal dah masuk Islam, kemudian hijrah ke Madinah.
Sayyidina Umar kata, pergi panggil orang-orang muhajirin yang awal-awal masuk Islam ni. Aku nak sembang dengan mereka. Fada'autuhum fastasharahum. Ibnu Abbas pergi cari. Dia pergi cari, okey, hang orang Mekah, muhajirin pergi Madinah mai. Sayyidina Umar nak jumpa. Sayyidina Umar nak jumpa. Sayyidina Umar nak jumpa. Dapat beberapa orang mai jumpa Sayyidina Umar, fastasharahum. Dia pun bermusyawarah dengan mereka. Wa akhbarahum anna al-waba qad waqa'a bisyam. Dia kata, aku nak minta pendapat hangpa. Aku mai daripada Madinah sampai di sempadan ni dan niat aku nak pergi ke Syam. Tapi Abu Ubaidah Al-Jarrah mai habang kata sana orang tengah kena penyakit berjangkit. Apa pendapat hangpa? Apa pandangan hangpa? Patut tak patut aku pergi juga? Dia tanya. Fakhtalafu. Geng-geng al-muhajirin al-awwalin ni bila Sayyidina Umar tanya pendapat mereka, fakhtalafu, berbeza pendapat. Faqala ba'duhum qad kharajta li amrin wa la nara an tarji'a anhu. Satu kumpulan kata, tuan mai daripada Madinah jauh ni sampai dekat sangat dah nak masuk ke Syam. Tuan mai dengan satu tujuan yang besar. Kami rasa kalau tuan patah balik tak patut. Itu satu pendapat. Wa qala ba'dhum ma'aka baqiyatun nas wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nara an taqdimahum ala hadzal waba. Sekumpulan lagi kata, tuan mai bersama dengan rombongan tuan ni ramai sahabat Nabi. Mereka ni orang penting. Mereka ni orang yang banyak menyumbang dan banyak kontribut untuk Islam. Kami rasa kalau tuan terus juga masuk dengan sahabat Nabi yang ramai ni dan ditakdirkan kena wabak penyakit, rugi orang Islam. Sayang ni. Ada dalam rombongan tuan ni semua tokoh-tokoh. Kalau masuk juga ke Syam, ditakdirkan kena penyakit ni, penyakit berjangkit ni, kita kehilangan ramai orang-orang penting yang nak bantu perkembangan Islam. Itu pendapat kedua. Faqala Umar irtafi'u anni. Okey, dia kata, hangpa pergi. Tuan, dia nak bagi tahu kat kita apa dia? Dalam hidup kita. Okey. Dalam hidup kita, kita akan sentiasa jumpa masalah ataupun benda yang kita nak kena bincang dengan orang. Dan tiap-tiap kali perbincangan akan ada pendapat tak sama. Berbeza pendapat adalah perkara biasa dalam kehidupan. Bila tanya A kata macam ni. Bila tanya B kata macam ni. A nak berkeras dengan pendapat dia. B nak berkeras dengan pendapat dia. A kata A betul. B kata B betul. Normal benda ni. Biasa. Benda ni bukan berlaku lah. Bukan berlaku akhir zaman. No. Sejak daripada zaman wafat Nabi. Lagi Nabi tak wafat, tak ada masalah. Sebab apa persoalan pun pergi tanya Nabi. Nabi kata A. Nabi kata putih. Nabi kata okey. Bila wafat Nabi SAW, timbul benda ni. Kita dah 1400 tahun lepas wafat Nabi. Kalau timbul masalah yang tidak ada kata sepakat, itu biasa. Cuma yang penting, jangan bergaduh. Itu saja. Sambung hadis ni. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab mai daripada Madinah, dah sampai dah dekat sempadan nak masuk ke Syam, panglima tentera dia Abu Ubaidah Al-Jarrah mai habang. Dia kata, ya Amiral Mu'minin, kalau tuan nak terus juga masuk, saya nak kena habang dulu. Syam tengah kena wabak penyakit. Kalau tuan masuk, tuan akan jumpa penyakit ni. Itu saya nak abang. Umar bila dengar, dia mengambil kira pentingnya musyawarah. Dia panggil kumpulan pertama. Kumpulan pertama siapa dia? Golongan Al-Muhajirin Al-Awwalin. Golongan yang awal-awal hijrah daripada Mekah ke Madinah. Mereka ni orang yang awal-awal masuk Islam di depan Nabi SAW di Mekah. Umar panggil mereka dulu, tanya pendapat mereka. Bahagi dua. Satu lagi kata,
Hak satu kata, tuan dah mai jauh, alang-alang masuklah. Hak satu kata, tuan mai bawa semua sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar. Kalau tuan masuk, takdir kata kena penyakit-penyakit, kita kehilangan orang-orang yang penting banyak. Dua pendapat. Umar dengar, dia kata, irtafi'u anni. Okey, hampa pergi. Summa qala Umar, ud'u lil ansar. Umar kata dekat Ibnu Abbas, dia kata pergi cari sahabat-sahabat Ansar. Tadi Muhajirin orang apa? Orang Mekah. Ansar orang apa? Orang Madinah. Umar kata pergi cari sahabat-sahabat Ansar. Mai, aku nak sembang dengan mereka pula. Fada'autuhum lah fastasyarahum. Ibnu Abbas pergi cari, tengok-tengok sahabat-sahabat yang Ansar, yang orang Madinah. Mai, dia kata Sayyidina Umar nak sembang sikit. Mereka pun mai, fastasyarahum. Maka Sayyidina Umar bermusyawarah dengan mereka. Bagi tahu benda yang sama juga. Dia kata, aku mai daripada jauh, daripada Madinah, kerana nak pergi tengok keadaan di Syam. Abu Ubaidah Al-Jarrah kata mereka tengah kena penyakit teruk. Aku nak tanya hampa, apa pendapat hampa? Aku patut pergi atau macam mana? Fasalaku sabilal muhajirin wakhtalafu kakhtilafihim. Bila tanya sahabat Ansar, sama jawapan dengan muhajirin tadi. Sebahagian kata, dah mai jauh, pilah, masuklah. Sebahagian kata, jangan, bersama dengan tuan, ramai sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Kalau tuan pergi, kalau takdir kata kena penyakit ni, kita kehilangan ramai orang-orang penting. Dua juga jawapan. Sama macam mana jawapan yang diberikan oleh muhajirin, macam tu juga orang Ansar kata. Tak ada jawapan. Faqala irtafi'u anni. Sayyidina Umar kata, okeylah, hampa pergi. Summa qala Umar, ud'u li man kana hahuna min masyakhati Quraisy min muhajiratil fathi. Sayyidina Umar kata dekat Ibnu Abbas, hampir cari pula pembesar-pembesar Quraisy yang mereka ni hijrah daripada Mekah ke Madinah sebelum Nabi mai ke Mekah untuk pembukaan kota Mekah. Dicari. Mereka ni orang-orang besar dalam kalangan Quraisy. Mereka ni masuk Islam lambat. Mereka lambat masuk Islam. Nabi dah hijrah pergi ke Madinah, mereka tak masuk Islam lagi. Mereka duk lawan Nabi lagi. Sehinggalah hari Nabi nak mai ke Mekah untuk pembukaan kota Mekah. Sebelum Nabi mai tu baru mereka masuk Islam. Baru mereka hijrah. Mereka ni lambat masuk Islam. Nabi kata, pergi cari. Sayyidina Umar kata, pergi cari mereka ni. Aku nak sembang dengan mereka ni. Fada'autuhum. Ibnu Abbas kata, dia pergi cari orang-orang besar daripada kalangan Quraisy ni. Falam yakhtalif alaihi rajulani. Bila mai pembesar-pembesar Quraisy, semua sepakat. Satu nada. Sampai tak ada dua orang yang berbeza pendapat. Semua sepakat. Faqalu, kata puak-puak orang besar Quraisy ni, nara an tarji'a bin nas wa la tuqdimahum ala hadzal wabah. Dia berkata, ya Amiran Mukminin, kami berpendapat hang balik. Jangan pergi cari pasir dengan wabak penyakit ada di sana. Dia kata, kami berpendapat tuan bawa sahabat-sahabat mai ni patah balik. Tak apa. Dia kata, sayang dekat orang-orang kita ni. Kalaulah mereka ni terkena wabak, Islam yang rugi. Fanada Umar fin nas, inni musbihun ala zahrin fa asbihu alaihi. Sayyidina Umar pun bangkit berdiri di depan sahabat-sahabat yang sama dengan dia nak pergi ke Syam ni. Dia kata, okey, aku akan buat keputusan. Aku dah dengar 3 kelompok. Aku dengar golongan Muhajirin, aku dah dengar golongan Ansar, aku dah dengar orang-orang besar Quraisy. Aku dengar 3 golongan ni, sekarang masa aku buat keputusan. Sayyidina Umar kata apa? Inni musbihun ala zahrin. Sayyidina Umar kata, subuh esok kita patah balik. Dia kata, fa asbihu alaihi, hampa pun get ready. Get ready untuk kita berangkat balik esok. Faqala Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah yang kata pimpinan tentera tadi ni. Bila dia dengar keputusan Sayyidina Umar, kata nak patah balik, dia kata dekat Sayyidina Umar, afiraran min qadarillah. Dia kata, ya Umar, ya Amiral Mukminin, adakah keputusan tuan ni menunjuk kata tuan nak lari daripada takdir Allah?
Abu Ubaidah Al-Jarrah sudah tanya macam tu. Tuan buat keputusan tak mau pergi. Adakah keputusan Tuan ni menunjukkan Tuan nak lari daripada takdir Allah? Dia tanya macam tu. Jawab Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia kata, "Lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah." Umar kata, kalaulah yang kata ni bukan hang, tahu apa nanti kena? Dia kata, kalaulah yang kata macam tak saat ni, kata ni aku nak patah balik ni kerana aku nak lari daripada takdir Allah. Kalaulah yang kata ni bukan hang, dia kata, kalau orang lain, dia berhenti tentu. Berhenti, isi tempat kosong. Apa nanti jadi lepas itu? Dia berhenti tentu. Dia kata, kalaulah yang kata ni orang lain. Dia kata, dia sangat tentu. Wa kana Umar yakrahu khilafah. Hadis ni kata apa? Sayyidina Umar memang tak mau nak jadi berbalah dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa Abu Ubaidah Al-Jarrah ini sehingga Sayyidina Umar bin Al-Khattab bagi respect macam tu dekat dia? Tuan-tuan, Abu Ubaidah Al-Jarrah ataupun nama sebenar dia Abu Ubaidah Amir. Nama betul dia Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Itu nama betul dia. Paling perlu diberitahu, dia salah seorang daripada 10 yang dijamin syurga. Sahabat Nabi ada Al-Asharah Al-Mubashiruna bil Jannah. 10 yang diberi khabar gembira, mereka ni terus ekspres masuk syurga. Dia salah seorang. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia keturunan Quraisy. Dia orang Mekah. Abu Ubaidah Al-Jarrah orang Mekah. Keturunan Quraisy, dan nasab keturunan dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tok nek Nabi yang bernama Fihrin. Dia bertemu tentu dengan Nabi. Maknanya dia daripada darah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia antara orang awal masuk Islam. Dia masuk Islam melalui jalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar pergi jumpa dia, sembang dengan dia, dia masuk Islam. Dia di antara figure awal masuk Islam. Bila dia masuk Islam, bermulalah tekanan kena dekat Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Teruknya tekanan yang kena sehingga menyebabkan Nabi SAW suruh sahabat-sahabat yang masuk Islam ini berhijrah ke Habsyah. Tak tahan tengok mereka duduk kena dera ni, Nabi suruh keluar daripada Mekah pergi ke Habsyah. 83 orang lelaki, 20 orang perempuan keluar pergi ke Habsyah kerana Raja Habsyah pada masa itu orang Nasrani tetapi hati cenderung dengan Islam. Nabi suruh pergi. Abu Ubaidah Al-Jarrah ada dalam kumpulan 83 orang lelaki yang pergi ke Habsyah ni. Dia duduk di sana, dia dengar khabar kata Mekah dah okey. Dia balik rupanya tak okey lagi. Yang dia dengar itu adalah khabar palsu. Bila dia balik mai, sambung duk kena dera. Nabi SAW lepas itu hijrah ke Madinah. Lepas Nabi hijrah tak apa lama, dia hijrah pula. Dia ambil satu kuda, dia pacu kuda tu di tengah padang pasir sehinggalah sampai di Madinah. Dan Nabi SAW tahu kata dia nak mai. Nabi tunggu di tepi padang pasir tu. Nampak kuda dia mai, Nabi kata Abu Ubaidah Al-Jarrah mai dah. Nabi sambut dia sewaktu dia sampai ke Madinah. Nabi tak kenal muka dia kerana muka dia jadi berdebu berdanau dengan debu padang pasir. Yang ni yang kata Abu Ubaidah Al-Jarrah orang yang cukup hebat. Dia sampai di Madinah, dia jadi orang kuat Nabi SAW. Berlaku perang Badar. Perang Badar, perang yang pertama dalam Islam. Allah test Abu Ubaidah Al-Jarrah. Allah test dia. Dalam perang Badar, dia bertembung dengan bapa dia, Al-Jarrah. Bapa dia daripada pihak kafir Quraisy. Dia dah masuk Islam. Bila berlaku perang Badar, dia geng Nabi, pak dia geng musuh. Allah saja nak test dia,
Dalam duk perang tu, berceramah dengan pak dia. Pak angkat parang, dia pun angkat parang. Dia cuba nak elak daripada jadi hal dengan bapa dia ni. Dia elak. Pak dia duk attack dia. Cerita detail duk ada di dalam kitab-kitab sejarah. Dia tengok pak dia simpang pikul lain. Dia tengok pak dia simpang. Pak dia cari dia. Sehinggalah tak dapat elak. Akhirnya pak dia mati di tangan dia. Tuan-tuan, boleh rujuk dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Allah turun ayat ni nak khususkan cerita tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Allah kata, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ayat tu ila akhir. Allah sebut dalam ayat tu, kamu tak akan jumpa, kamu tak akan dapati orang yang apabila dia beriman dengan Allah dan dengan Rasul, dalam masa yang sama dia masih lagi nak berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Allah turun ayat tu. Hampa tak akan jumpa satu orang yang betul-betul sayang Allah dan Rasul, tapi dalam masa yang sama dia nak pergi berbaik-baik berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Ayat ni tuju dekat siapa? Kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia ditakdirkan berjumpa pak dia dalam perang Badar. Dia cuba nak simpang daripada jadi apa-apa dia dengan pak dia. Dia tak gamak nak buat pak dia, tapi pak dia cari dia. Akhirnya dia terpaksa buat keputusan atas nama Allah, pak dia mati di tangan dia. Dia mengorbankan kasih sayang dalam hati dia kerana Islam, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kan Allah mengabadikan kisah dia ni di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mujadilah, dan ayat itu dibaca sehingga hari kiamat. Hebatnya yang kata Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Dan akhirnya bapa dia mati di tangan dia. Mai perang Uhud. Kita semua tahu cerita, kita pergi haji, kita pergi umrah, kita orang bawa kita ziarah medan Uhud. Dia perlu cerita kat kita, kata inilah yang kata bukit, yang kata Jabal Rumah, tempat pasukan panah. Di sinilah yang jadi perang. Orang tu tunjuk kat kita. Apabila para sahabat Nabi engkar perintah Nabi, mereka turun duk serbu nak kutip harta-harta yang ditinggalkan oleh pihak musuh. Menyebabkan Khalid Al-Walid, musuh Islam pada masa tu, bawa pasukan dia naik, ambil alih bukit dan serang. Nabi dan sahabat duk ada di bawah, duk kena anak panah. Sebahagian daripada sahabat Nabi lari. Tak boleh tahan dengan panah duk main macam hujan. Abu Ubaidah Al-Jarrah jadi galang ganti di depan Nabi SAW. Anak panah tembus pipi. Patah 2 puntung gigi dia di dalam perang Uhud. Abu Ubaidah Al-Jarrah orang yang macam tu punya hebat, sehinggalah wafat Nabi SAW, dia tetap jadi komander tentera. Sehinggalah naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia jadi komander tentera. Sehinggalah naik Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia masih menjadi komander tentera. Sehinggalah dia ditugaskan bawa pasukan tentera untuk nak pergi masuk ke Syam, untuk nak kuasai Syam. Dia komander tentera. Abu Ubaidah Al-Jarrah pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Dia berkata dekat Aisyah, dia berkata, wahai Aisyah, kalaulah sekiranya Nabi SAW disuruh pilih siapa akan jadi pengganti Nabi sebagai khalifah, Aisyah kata Nabi akan pilih Abu Bakar. Dia bertanya lagi Aisyah, wahai Aisyah, selepas Abu Bakar agak-agak Nabi nak pilih siapa? Aisyah kata Umar. Dia berkata, wahai Aisyah, kalau lepas daripada Umar agak-agak Nabi nak pilih siapa? Aisyah kata Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu dia. Hebatnya dia ni. Sampai nama dia ni disebut oleh Aisyah. Kerana Aisyah tahu siapa yang Nabi SAW duk fokus, duk perhati. Tuan-tuan, Nabi ada sebut,
Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli ummah aminan wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW kata apa? Tiap-tiap umat ada seorang orang yang paling amanah. Tiap-tiap umat yang dibangkitkan oleh Allah atas dunia ni akan ada seorang, dia ni amin, satu orang yang amanah yang Allah bagi ada dalam kumpulan itu. Dan orang yang paling amanah dalam kalangan umat Muhammad ini, kata Nabi, ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi kredit dia dari segi amanah dia ni cukup hebat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Sayyidina Umar hantar dia pergi jadi komander tentera di Syam, ni hadis yang kita baca panjang tadi, dia hantar dia untuk jadi komander tentera di Syam. Lepas tu Umar sampai di sempadan, dia bagi tahu macam tu. Umar dengar. Lepas tu Umar tanya pendapat tiga kumpulan ni. Kemudian Umar buat keputusan nak patah balik. Bila Umar nak buat keputusan patah balik, Abu Ubaidah kata ke Sayyidina Umar, adakah tuan nak lari daripada takdir Allah? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kata dekat dia, "Naam." Dia kata, "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Umar kata, betul. Aku buat keputusan untuk patah balik ni, aku lari daripada takdir Allah, tapi aku juga menuju kepada satu takdir Allah yang lain. Dia kata, yang keputusan aku buat ni tidak salah. Sayyidina Umar kata. Tambah pula lepas itu apa dia? Faja'a Abdurrahman bin Auf wa kana mutaghayyiban fi ba'd hajatih. Tengah duk jadi bercakap tu mai Abdurrahman bin Auf. Mai Abdurrahman bin Auf, dia kata, inna indi min hadha ilman. Abdurrahman bin Auf kata, saat ni cerita apa ni? Hampa duk riuh rendah ni. Cerita Sayyidina Umar sampai di sempadan, Abu Ubaidah Al-Jarrah kata, sana kena wabak penyakit. Lah ni Umar nak pergi kan nak patah balik. Itu cerita dia. Sayyidina Umar dah panggil tiga kumpulan minta pendapat. Lah ni Umar dah buat keputusan, kata Umar nak patah balik. Abdurrahman bin Auf bila dengar macam tu, oh, dia kata, kalau benda ni aku tahu penyelesaian dia. Kata Abdurrahman bin Auf, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Abdurrahman bin Auf kata, cerita dia macam ni. Dia kata, Nabi ada bagi tahu, kalaulah sekiranya kita nak masuk sebuah negeri, negeri itu ada wabak penyakit, Nabi kata jangan masuk. Tapi kalau kita duduk di negeri yang kena wabak penyakit, Nabi kata jangan keluar. Jangan keluar. Kerana nak selamatkan diri daripada wabak yang ada dalam kampung kita, jangan. Kerana boleh menyebabkan dia merebak ke tempat lain. Abdurrahman bin Auf kata Nabi dah pesan macam tu. Kalau kita duduk di sini, kita dengar kata Thailand kena wabak penyakit, jangan pergi. Tapi kalau kita duduk ada di sini ada wabak penyakit, jangan bawa keluar penyakit ke tempat lain. Abdurrahman bin Auf kata macam tu. So, apabila dengar macam tu, faqala, maka kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia kata, Alhamdulillah. Dia kata, segala puji bagi Allah. Summan sarafa. Esoknya, dia pun berangkat balik ke Madinah. Dia tak jadi masuk ke tempat yang kena penyakit. Jadi cerita Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, Umar tak jadi balik, Umar tak jadi masuk ke Syam, dan balik, dia balik dalam kawasan tu, dalam kawasan yang duk kena wabak ni, dan dia kena wabak penyakit. Dia kena wabak penyakit. Berita dia kena wabak penyakit sampai kepada Sayyidina Umar di Madinah. Umar tulis surat kat dia, hantar satu utusan, dia hantar surat. Umar kata, wahai Abu Ubaidah, baliklah ke Madinah. Balik. Kami perlu hang sihat. Balik mai, kita berubat di sini. Dia jawab balik surat Sayyidina Umar, hantar pergi kat Sayyidina Umar. Dia kata, bagaimana aku nak tinggalkan pasukan tentera aku yang duduk di dalam wabak penyakit kerana nak selamat diri aku seorang. Aku tidak akan balik. Akhirnya Abu Ubaidah Al-Jarrah wafat di sana.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu yang kata cerita para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam soal ni, depa tawakal depa kepada Allah cukup tinggi. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat pada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Ini dia nak tengok tentang penyakit. Bab muka surat 205. Muka surat 205. Bab ma jaa fil akli ma'al majzum. Iaitu bab yang datang pada menyatakan makan bersama dengan orang yang kena penyakit kusta. Boleh tak boleh kita tengok satu orang ni kena penyakit kusta, kita pergi duduk makan dengan dia? Boleh ke tak boleh? Tuan-tuan, sakit kusta ni apa? Kita dah sebut bulan lepas. Sakit kusta ni satu sakit yang berpunca daripada jangkitan bakteria. Dia ada dua, satu bakteria, satu virus. Kusta ni punca daripada bakteria. Dan bakteria ini bakteria jahat. Dia ada bakteria baik, rupanya kita pun tak tahu. Bakteria ni dia ada baik, dia ada jahat. Sama macam ulama, dia ada ulama warasatul anbiya, dia ada ulama su. Ulama pewaris Nabi ada, ulama jahat pun ada. Bakteria pun ada bakteria baik, ada bakteria jahat. Tuan-tuan tengok iklan dalam TV, satu jenis minuman dia panggil Yakult. Yakult, buatan mana ni? Jepun. Buatan Jepun, Yakult. Dalam Yakult tu ada bakteria. Dia beritahu, dia beritahu ada bakteria, dan bakteria tu yang ada dalam minuman Yakult tu, bila kita minum dia masuk, dia pergi lawan dengan bakteria jahat. Macam tu pula kita, rupa-rupanya ada sungguh benda ni. Daripada kajian saintis, memang ada bakteria yang kita boleh ambil manfaat dengan dia, ada bakteria jahat yang dia membawa masalah kepada kita. Kusta punca daripada bakteria. Begitu. Dia start dengan kulit jadi tukar warna. Orang nak kena kusta ni, muka ke, tangan ke, apa ke semua, dia start dengan kulit tukar warna, lepas tu dia naik biji-biji. Mula-mula naik macam rashes, macam ruam, lepas tu dia makin membesar jadi macam ketui risa. Dia jadi macam ketui risa. Dia melarat. Benda ni dia lagi duduk jalan dalam badan kita, dia mai satu tahap bulu mata luruh. Ini simptom ataupun tanda-tanda orang ni kena kusta. Bulu mata duk mai luruh, kening dia duk luruh, lepas tu dia naik benjoy-benjoy di muka. Dia naik ketui-ketui, nampak macam risa. Risa bila potong dia ada macam nasi dalam. Ini dia naik ketui, dalam tu dia simpan nanah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Besar, dia buat mai 1001 macam penyakit tu ada atas dunia ni. Lagi duk mai akhir zaman, lagi macam-macam penyakit dia hantar mai. Orang yang kena kusta ni dia main macam tu. Lepas tu kulit dia ni dia duk merebak, dia serang sistem saraf manusia. Dia serang sistem orat saraf manusia. Nerve sistem manusia dilumpuhkan oleh bakteria kusta ni. Lepas tu kulit dia duk main makin nipih. Kulit dia jadi nipih macam kulit bawang tu. Jadi nipih, dia jadi main merenin. Tahu merenin? Dia main merenin, dia main macam nampak macam kulit bawang. Dia duk main macam tu. Dia timbul macam mana panau, lepas tu dia main macam mana korap, dia naik di badan ni, lepas tu dia attack otak, orang tu terus jadi rencak akal. Ni yang kata penyakit kusta ni dia main sampai macam tu. Menjelang akhir sakit dia boleh jadi koma, tak sedar diri, dan akhirnya tulang-tulang dia tang mana kena semua jadi bengkok, jadi rengkuai, dan akhir dia meninggal dunia. Hak mana yang tak dapat diubati, yang mana yang tak dapat disembuhkan, tengah duk sakit tu, dia akan berakhir dengan kematian. Bahayanya yang dikatakan penyakit majzum ini. Dan penyakit ini bukan baru. Sejak zaman Nabi
sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Kalau kita di Malaysia ni, satu masa ditempatkan daripada di mana tuan? Di Sungai Buloh. Di Sungai Buloh, daripada jual pokok-pokok bunga, bunga ketek saja ada 50 color. Ni semua diusahakan oleh bekas-bekas pesakit kusta. Jadi bila kita singgah di tempat jual pokok bunga di Sungai Buloh ni, tengok mereka ni semua adalah bekas pesakit kusta. Tangan mereka, kaki mereka, muka mereka, mata mereka, semua kita tengok itu adalah kesan-kesan daripada sakit kusta. Setelah kita tahu macam ni punya penyakit dia, baru kita boleh baca hadis dia. Baru kita boleh baca hadis dia, baru kita faham pasal apa Nabi kata macam tu dalam hadis. Kalau tidak kita tak tahu. Dia dengar kusta ni apa penyakit. Kita tahu macam tu. Dia punca apa, dia jadi macam mana, kesudahan dia boleh jadi macam mana. Kita dah tahu macam tu. Bila kita baca hadis, kita nanti keluar di mulut kita kata apa? Oh, no wonder. No wonder. Kita cakap orang putih. Kita kata no wonder. Dia kata Nabi kata macam tu. Patutlah Nabi kata macam tu. Cuba kita baca. Dia kata bab fil akli ma'al majzum. Bab yang datang pada menyatakan makan bersama dengan orang yang kena penyakit kusta. Ketahuilah saudaraku, jangan siapa-siapa mendekati orang yang kena penyakit kusta, kerana itu ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatinya. Okey. Nabi remind, Nabi bagi amaran, kalau orang tu masih lagi mengidap kusta, try your best to avoid. Cuba sedaya upaya jangan duk pergi bercampur. Melainkan seorang itu kuat imannya dan kuat tawakalnya kepada Allah. Melainkan dia betul-betul kuat iman. Maksud dia apa? Dia faham kata penyakit ni tidak boleh berjangkit melainkan dengan izin Allah. Dia ada tahap tu. Dia tak ada kisah dengan apa penyakit pun pasal iman dia cukup mantap. Dia yakin penyakit ni boleh kena ke, tak boleh kena ke, benda ni bergantung kepada kehendak Allah. Kalau Allah kata hang kena, hang lari jauh pada dia pun hang kena. Kalau Allah kata hang tak kena, hang makan sepinggan dengan dia pun hang tak kena. Dia punya keyakinan dia tahap tu. Tak apa, pergi bercampur. Tuan-tuan percaya tak benda ni? Demam campak, chicken pox, berjangkit ke tak? Demam campak, chicken pox, berjangkit ke tak? Kita kata berjangkit. Tapi anak kita dalam rumah seorang kena demam campak, hak lain tak kena. Pening. Rumah sebelah, anak dia seorang kena, satu rumah kena. Lagi pening. Kita kata penyakit ni berjangkit. Tapi pasal rumah sebelah start dengan kena seorang, satu rumah. Sampai mak, sampai pak, sampai semua kena. Pasal apa hak duk rumah kita ni, kena anak nombor 2, anak nombor 2 seorang yang kena. Hak lain tak kena. Padahal budak-budak. Dia hidup bercampur main. Dia tolong hidup picit tu bagi pecah di badan. Dia tak kena. Apa penjelasan kepada benda ni? Kita nak jelas macam mana benda ni? Penjelasan dia ialah hak Nabi kata. Nabi kata penyakit ni jenis penyakit berjangkit. Tetapi nak berjangkit ke tak? Dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak berjangkit. Siapa yang boleh pegang keyakinan itu, dia kata apa? Pilah bercampur. Pasal apa? Dia tawakal dia dahsyat. Cukup dahsyat. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So, dia kata apa? Jangan mendekati orang yang kena penyakit macam ni, macam kusta ni, melainkan kalau satu orang itu betul-betul kuat iman dia dan kuat tawakal dia kepada Allah. Begitu. Tiada bebal dan tiada menyumpah diri apabila kena penyakit itu. Kalau duk jadi teri bebai ni tak boleh. Seorang kena campak, tu kena ke dia bebai. Hang lah dia kata yang tak guna. Dah hang tahu hang aduk main, dia marah. Dia bebai. Mana dia tak ada keyakinan pada Allah. Dia tak yakin kata dia kena tu bukan pasal Allah memang dah kata hang nak kena. Pasal itu hang kena. Dia tak boleh terima tu. Dia duk salah kawah mai tu. Hang ni apa saya? Dia kata ni aku kena ni, hang ni apa saya? Dia kata.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka orang yang betul-betul kuat iman dan tidak bebal, kalau kata ditakdir dia kena, maka harus bagi dia mendekati orang yang kena sakit kusta ni. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian, yakni harus mendekati orang yang kena sakit kusta itu adalah hadis Nabi SAW, riwayat Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi majzum fa adkhalahu ma'ahu fil qas'ah thumma qala kul bismillah thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Itu dia. Diriwayatkan pada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah. Katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari telah memegang dia tangan satu orang yang kena sakit kusta. Nabi, kawan ni kena sakit kusta, Nabi pergi pegang tangan dia. Nabi pegang, dan selepas pada Nabi SAW pegang tangan orang yang kena sakit kusta itu, maka diajak dan dimasukkan orang itu serta dengan Nabi di dalam bekas makanan untuk makan sama dengan Nabi. Dia ni kena kusta, dengan muka duk naik benjol macam-macam, dengan jari duk rengkuai, dengan apa semua dia punya features, dia punya muka punya bentuk pun dah jadi herot, dah jadi apa, sakit kusta. Nabi boleh pergi pegang tangan dia, Nabi tarik mai, makan setalam dengan Nabi, satu qas'ah, satu pinggan besar, makan sama dengan Nabi SAW. Kemudian sabda Nabi SAW, makanlah engkau dengan sebut bismillah. Nabi panggil mai, makan sepinggan, satu qas'ah, satu talam dengan Nabi. Nabi kata kat dia, makan. Nabi kata, makan dengan bismillah. Nabi kata kat dia macam tu. Aku percaya, sehabis-habis percaya dengan Allah, dan aku bertawakal kepada Allah. Nabi kata. Nabi kata, aku percaya pada Allah, dan aku bertawakal kepada Allah. Penyakit hang ni tak akan baik kat aku kalau Allah tak izin. Nabi kata lagu tu. Dan bermula itu hadis gharib. Dia kata, hadis itu dhaif. Dia kata. Baik, cuba kita tengok masalah makan bersama dengan orang yang kena penyakit kusta. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, telah berkata Al-Qadhi Iyad, sesungguhnya telah bersalah-salahan hadis daripada Nabi SAW pada kisah orang kena sakit kusta itu. Maka telah sabit daripadanya dua hadis. Dia kata, ada hadis lain. Satu daripadanya sabda Nabi SAW, firra, ni satu hadis lain. Nabi kata, firra minal majzum firaraka minal asad. Pula dah. Nabi kata apa? Nabi kata, hendaklah kamu lari daripada orang yang kena sakit kusta, macam mana kamu lari apabila nampak singa. Pula dah. Nabi kata, kalau hanya jeromoh kawan sakit kusta, menurut tuang bang. Nabi kata, jangan pergi buat lagu macam mana nak ajak kena kacang semangkuk share dua orang ni semua. Jangan. Nabi kata, kalau hang jumpa orang yang kena sakit kusta, Nabi kata lari macam mana hang nampak singa. Mau duk cungit bang. Tuan-tuan, kau nampak singa apa kau nak? Tak ada nak baca apa, hilang. Tunggu nak cari dia faham kita. Macam tu Nabi buat contoh bandingan. Dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Dan satu lagi hadis, dia kata, kana fi wafdi Thaqif rajulun majzum fa arsala ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna qad bay'naka farja'. Itu hadis yang lagi satu. Ada di dalam utusan Bani Thaqif satu laki-laki penyakit kusta. Dia ni utusan daripada Bani Thaqif, main nak jumpa Nabi. Maka dikirim orang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya, bila dah mai dah utusan Bani Thaqif yang kena sakit kusta ni mai, Nabi kata kat dia, Nabi kata bahawasanya telah aku beraku setia dengannya. Beraku setia maksudnya bai'ah. Nabi kata, okey, aku ambil perjanjian hang dengan aku. Aku ambil perjanjian. Bahkan dipadakan perjanjian itu daripada jauh.
Dia duduk tang tu, Nabi duduk tang ni. Nabi tak shake hand dia, Nabi tak salam dengan dia, Nabi tak apa pun kat dia. Cuma Nabi kata, okey lah kita bai'ah, hang duduk tang tu jangan duduk mai sini, aku duduk sini. Kemudian Nabi kata, kembalilah engkau ke negeri engkau. Maksudnya apa? Nabi salam dengan dia? Nabi tak salam dengan dia. Pasal apa? Pasal dia sakit kusta. Maka tidak diberi oleh Nabi SAW akan dia mai berjabat tangan dengan Nabi ataupun mai nak berbai'ah dengan Nabi, bahkan dipadakan daripada jauh saja oleh kerana laki-laki itu ada penyakit kusta. Dan hadis itu juga hadis sahih. Jadi kesimpulan dia apa tuan-tuan? Seberapa boleh lari. Tapi kalau ditakdirkan salam, moga ingat satu, berjangkit ke tak ni Tuhan punya kerja. Itu aja cerita dia. Jadi Islam nak abang apa dia? Dia kata al-wiqayah khairun minal ilaj. Kita prevent benda daripada jadi lebih baik daripada kita pergi cari penyakit, lepas tu duk belarak sana sini duk cari ubat. Lagu tu. Jadi cerita dia macam tu. Satu mau ingat, penyakit ni Tuhan yang tentukan. Tapi kita jangan cari penyakit. Macam tu. Baik. Dan pada masalah itu, Nabi SAW makan dengan orang yang penyakit kusta. Dan ada satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, ada bagi kami abdi merdeka yang berpenyakit kusta. Nabi pernah ada satu orang hamba abdi, dia ni sakit kusta. Makan ia bersama-sama kami di dalam bekah kami. Ini pula cerita. Nabi pernah makan sama dalam satu talam dengan abdi yang sakit kusta ni. Dan minum ia di dalam cebok kami. Minum pun sama-sama. Nabi biasa buat macam tu. Dan tidur ia di atas tempat tidur kami. Nabi ada pangkin. Kadang-kadang pangkin Nabi dia pergi dolek macam itu sama. Dan tidak ada masalah. Nabi tak ambil penyapu ligan dia kot. Tak ada. Jadi hadis yang main ni bercampur-campur. Pasal apa? Pasal dia nak beritahu dekat kita, kata penyakit tidak akan berjangkit melainkan dengan izin Allah. Tapi kalau boleh jangan cari penyakit. Itu dia nak abang. Simple. Tak payah duduk jadi serabut, duduk pening kepala, duduk susah hati, tak faham dan sebagainya, tak payah. Dia ada banyak hadis tuan-tuan. Di antaranya hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la adwa. Nabi kata, wala tiyarah, wala hama, wala safara. Atau kama qal, hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Maksud dia apa dia? Daripada Nabi SAW, sabdanya, la adwa. Nabi kata, tidak ada jangkitan pada penyakit. Dalam braket, melainkan dengan izin Allah. Ada tak ada penyakit-penyakit? Ada. Tapi nak berjangkit ke tak tu bergantung kepada izin Allah. Tidak semestinya kita kata penyakit tu berjangkit, siapa pergi dekat mesti kena. Tak. Ada orang tak kena. Contoh kita apa tadi? Chicken pox. Demam campak. Satu anak kena, dua anak kena, empat lagi tak kena. Mereka duduk main sekali, mereka duduk makan sekali, mereka masuk pancung mandi sekali, tapi dua orang aja kena, empat lagi tak kena. Penjelasan dia apa? Penjelasan dia chicken pox ni berjangkit ke tak? Berjangkit. Tapi hak empat lagi tidak diizinkan Allah untuk kena. Allah kontrol tu. Penyakit tu penyakit berjangkit, tapi dia tertakluk kepada izin Allah. Macam tu. So Nabi kata apa? La adwa. Tidak ada jangkitan pada penyakit melainkan kalau Allah tentukan nak kena, baru kena. Wala tiyarah. Tidak ada kepercayaan karut berkaitan dengan burung. Pasal apa? Dalam masyarakat Arab jahiliah dan juga Melayu jahiliah lah ni, ada percaya benda ni. Pukul 2 pagi dia terjaga, bunyi burung hantu. Allah, dia kata kat bini dia. Bini kata, awak abang, siapa nak mati esok ni? Dia percaya. Bunyi burung tu bagi dia ada satu petanda. Nabi kata apa? Wala tiyarah. Ini semua karut. Tidak ada kena mengena bunyi burung ke apa burung ke dengan apa-apa kepercayaan.
Tak ada, Nabi kata. Nabi potong terus benda tu. Wala hamah. Dan tidak ada hamah ni, dia macam-macam tafsiran tu ada. Kalau tuan-tuan cek tengok. Satu, tuan-tuan pernah dengar perkataan reincarnation. Dua rajin tengok gambar Hindustan hari Sabtu, banyak cerita ni. Apa? Reincarnation ni apa dia? Kelahiran semula. Dia panggil macam tu. Reincarnation. Dia percaya kepada satu orang mati, lepas tu main satu orang, ini adalah kelahiran semula kepada kawan mati. Dia percaya macam tu. Dalam masyarakat Arab jahiliah, dia percaya benda ni. Dia percaya, kata orang tu bila mati, tulang belulang orang tu akan menjadi satu burung. Burung tu duk carry kawan yang mati ni. Duk carry kawan tu. Benda tu dia panggil hamah. Dia percaya juga, maksud hamah ni juga, maksudnya orang mati jadi hantu. Tu juga masuk dalam hamah. So Nabi SAW kata apa? La adwa, tidak ada jangkitan pada penyakit melainkan dengan izin Allah. Wala tiyarah, tidak ada kepercayaan karut berkaitan dengan burung. Wala hamah, tidak ada kepercayaan karut berkaitan dengan orang yang dah mati. Tak ada. Saya abang kata tuan-tuan apa lu? Pergi umrah, duk ada di Mekah. Mai satu ustaz Indonesia mai duk bagi tazkirah di hotel kita ni. Dia kata, ya ibu-ibu, bapa-bapa, ingat ya, ibu-ibu, bapa-bapa kita yang sudah meninggal dunia, malam Jumaat menantikan yasinan dan tahlilan kita. Memang kita. Ibu-ibu kita, bapa-bapa kita yang sudah meninggal dunia, yang menantikan yasinan dan tahlilan daripada anak-anaknya. Mana yasinannya, mana tahlilannya, dia doa begitu. Adakah satu sumber yang sahih mengatakan orang mati hidup cakap begitu? Ibu-ibu, bapa-bapa, dia kata mesti mau ingat. Ini arwah-arwah yang sudah meninggal dunia, setiap malam Jumaat kembali ke rumah. Dia nak main cerita misteri Nusantara. Betulkah? Persoalannya betulkah orang mati ni hari Jumaat dia balik main rumah? Kalau kita kata betul, bawa main hadis dia. Dan hadis itu mesti sahih. Hadis itu mesti sahih. Tak boleh bawa main pergi jumpa ceruk mana, pergi buka dalam sunan sitah tak ada, pergi buka dalam sunan tis'ah tak ada, pergi jumpa dalam buku Indonesia, dia main cerita kat kita. Tak boleh, kerana itu bukan sumber yang otentik yang boleh kita berhujah dengan dia. Ada orang pergi hujah guna ayat Quran. Tanazzalul malaikatu warruh. Dia kata tu bukan dalil kah, dia kata. Duk cerita kata malam Lailatul Qadar ni turun malaikat warruh. Dia kata dan roh. Roh apa? Roh orang mati lah tu turun main. Tuan-tuan tanya tu imam kita, dia hafaz Quran, dia duk belajar ni tafsir ayat tanazzalul malaikatu warruh. Adakah roh di situ maksud roh orang mati? Ataupun roh itu maksud dia apa? Jibril alaihi salam. Itu kenyataan di dalam nas yang sahih. Roh itu maksud dia Jibril. Jangan kita pergi bawa cerita-cerita tentang hamah ini. Dua abang hantu. Sampai anak kita ni takut hantu lebih pada takut Tuhan. Dia kalih itu aja. Tuhan. Sampai leleh daripada Tuhan jadi hantu. Dia tidak takut Tuhan, dia takut hantu. Pasal apa? Pasal kita yang menanam takut hantu ni dalam diri budak-budak. Nabi SAW potong benda ni. Nabi kata apa? La adwa wala tiyarah wala hamah. Tidak ada jangkitan pada penyakit melainkan dengan izin Allah. Tidak ada boleh percaya kepada bunyi burung nak pikait dengan apa-apa, dan tidak boleh percaya kepada cerita-cerita hantu. Cuma dalam hadis lain Nabi SAW kata apa? Dia kata la syai'a fil ham wal ain haqqun. Nabi kata. Nabi SAW kata apa? Dia kata there is nothing to do dengan ham. Orang putih, nampak orang putih.
Pasal Kedah baru menang kemarin. Dia kena masuk orang putih sikit. Tuan-tuan ni sampai Pulau Pinang ni piduk mengaku orang Kedah bukan sikit ni kemarin ni. Tahniah kepada orang Kedah. Kan? Nanti pun kena injek masuk juga. Nah. Nabi kata la syai'a fil ham. Nabi kata nothing to do dengan ham, dengan cerita hantu ni. Nabi jangan duk percaya cerita-cerita hantu ni. Nothing to do dengan ham, dengan cerita hantu. Tapi Nabi kata apa? Wal ain haqqun. Nabi kata tetapi ain ni apa dia? Black magic. Black magic. Ilmu sihir. Ilmu sihir Nabi kata haqqun, itu benar, ada. Kalau kita duk nampak apa semua, ini adalah bencana sihir. Ini bukan cerita orang mati hidup balik. Orang mati, dia nak hidup balik bila? Bila ditiup sangkakala esok ni. Masa tu baru dia nak bangkit, dia hidup balik. Selagi tak main cerita tu, orang mati tidak akan hidup balik. Melainkan Nabi Allah Isa AS. Allah bagi satu mukjizat dekat dia, dia bagi hidup balik orang mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Segala khurafat, cerita karut ni buang. Tak mau. Kita naklah ni hak betul. Hak doa ada dalam Quran, hak doa ada di dalam hadis Nabi SAW yang sahih-sahih. Yang ni kita nak. So, Nabi kata tadi, tidak ada jangkitan pada penyakit, tidak ada sial, percaya karut pada burung, dan tidak ada cerita hantu-hantu dan sebagainya. Wala safara. Dan tidak ada kepada bulan Safar. Hari ni apa bulan tuan-tuan? 1 November. Bersamaan dengan 1 Safar. Ngam-ngam dia dapat sama. 1 November dengan 1 Safar. Dulu tuan-tuan, tahun 70. Tuan-tuan ingat lagi? Tahun 70. Penuh Pantai Merdeka lah ni. Pantai Merdeka. Kedah Darul Aman. Apa jadi di Pantai Merdeka? Penuh pakat nak pergi mandi apa? Nak tolak bala. Ni pasal bulan Safar. Masuk bulan Safar aja, mereka pergi mandi Sabang. Mereka kata. Bahkan pada ketika itu, kalau tuan-tuan masih ingat, ataupun ada di kalangan tuan-tuan jadi cikgu pada masa itu. Dalam buku Tata Rakyat. Dulu ada satu pelajaran nama Tata Rakyat. Lepas itu tukar buku Civic. Dalam buku Tata Rakyat pada masa itu, ada satu tajuk di dalam buku Tata Rakyat tu. Tajuk apa? Mandi Sabang. Tahun 70-an. Ada tajuk dalam buku Tata Rakyat ni, Mandi Sabang. Apabila mantan Sungai Buloh kita jadi Menteri Pendidikan pada masa tu, dia mengeluarkan satu sikla. Masa dia jadi Menteri Pendidikan, dia keluar satu sikla, satu surat berkeliling kepada semua jabatan pendidikan negeri dan juga semua sekolah-sekolah yang ada ni, kepada guru yang mengajak tata rakyat ni. Bila sampai tajuk Mandi Sabang, sila skip tajuk tu. Dan beritahu kat budak-budak, kata ini tajuk khurafat. Tu jasa saudara mantan kita ni. Selain daripada dia pergi dia bercakap pasal dia. Kan? Dia naklah jawab tu kan? Selain daripada dia, itu jasa dia. Dia menyelamatkan akidah rakyat Malaysia yang selama ni duk belajar tata rakyat, duk baca satu tajuk yang khurafat macam ni. Bila mai bulan Sapang, ada satu upacara mandi Sapang. Itu ingat dah ni benda saya duk kata ni. Hak lebih muda nak ingat apa tak tahu langsung. Hak lebih tua ni tahu benda-benda ni semua. Okey, rupanya dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW sudah habang, Nabi kata tidak ada sial pada benda-benda ni. Penyakit tidak boleh berjangkit melainkan dengan izin Allah. Burung bunyi ke apakah tak ada kaitan dengan apa benda nak jadi. Tidak ada boleh kita percaya pada hantu karut marut dan sebagainya. Dan tidak ada sial, tidak ada syekh pada bulan Safar. Hadis ni 1400 tahun dulu. Macam mana buku Tata Rakyat boleh keluar tajuk ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bukan senang nak ubah satu benda yang sudah menjadi kepercayaan yang berakar umbi di dalam masyarakat. Kita nak padam, kita nak stop kepercayaan itu. Hang buat mailah ayat Quran ke hadis ke apakah, golongan tak mau pakai, dia tidak akan pakai dan dia akan lawan golongan yang nak ubah ni.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu. Dia main hadis kedua. Ini tak ada dalam kitab ni, dia main kodok dah ni. Tapi berkaitan. Hadis daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarah wasyu'mu fi thalathin. Fil mar'ah wad dar wad dabbah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Cukup kuat hadis ni. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la adwa, tidak ada jangkitan pada penyakit melainkan dengan izin Allah. Penyakit tak boleh berjangkit kalau Allah tak izin. Wala tiyarah, tidak boleh percaya kepada bunyi-bunyi bohong nak kait dengan apa-apa. Tetapi, Nabi kata, wasyu'mu. Asyu'mu ni makna apa tuan? Wasyu'mu fi thalathin. Asyu'mu, orang putih kata misfortune. Misfortune ni maksud apa? Misfortune. Kau selalu orang ada belagak pandai dia bagi. Orang belagak pandai. Oh, dia kata unfortunately I went there but he's not around. Unfortunately maksud dia apa? Nasib tak baik. Misfortune maksud dia apa? Sama, nasib tak baik. Okey. Nabi kata wasyu'mu, dan yang dikatakan nasib tak baik ataupun kalau bahasa kasar ni sial lah. Orang Pulau Pinang kata se. Ni buat se, dia kata buat se ni daripada sial. Dia jadi se. Syu'mu. Nabi kata wasyu'mu, dan benda yang boleh membawa kepada nasib tak baik ni tiga, Nabi kata. Satu, fil mar'ah. Orang perempuan. Orang perempuan marah kat kita lagi. Dia kata orang perempuan ni memang boleh bawa leceh. Orang perempuan yang macam mana? Kalau tengok dalam tafsir, dalam syarah hadis, dia bawa di antaranya orang perempuan yang tak boleh nak mengandung dan beranak. Dia kata itu nasib tak baik. Dia kata. Okey, satu. Orang perempuan yang suka menghina suami depan orang. Yang ni masuk dalam asyu'mu. Dia suka duk peleceh laki dia depan orang. Oh, karut. Respect laki ni. Dia satu perangai dia. Bila duduk depan orang ni, dia nak peleceh laki dia. Dia cakap tu kira sangat melukakan hati suami dia. Dia peleceh pula depan orang. Jadi laki ni jenis kamar hidup, jenis baik ni. Jadi temunyi-munyi, malu bini duk peleceh dia di depan orang. Bini jenis macam ni, dia kata, di antara asyu'mu, benda yang bawa nasib tak baik pada suami. Tu. Emotional. Orang perempuan ni kebanyakannya emotional. Tapi yang ni over emotional. Silap sikit merajuk, silap sikit nak bebai, silap sikit nak silap sikit kemaskan baju nak balik rumah. Yang ni asyu'mu. Dia kata, ni nasib tak baik kat lelaki dia. Nasib, kata abang ni kecil punya benda pun nak balik rumah mak juga kata. Wah, kutip kami balik masuk dalam kereta, start kereta jalan. Asyu'mu. Asyu'mu fil mar'ah. Dia kata orang perempuan kadang-kadang membawa nasib tak baik kepada satu orang suami kalau pergi dapat jenis macam ni. Okey. Orang perempuan tanya, takkan orang perempuan saja, lelaki-lelaki yang leceh pun banyak dah. Ada, memang ada. Yang tu pun memang ada. Orang lelaki kalau leceh, lagi leceh daripada perempuan leceh. Kan? Ada. Orang lelaki dengar tu senyum. Biar daripada akal berkenal lah ni. Dah lelaki-lelaki teruk pun ramai tu ada. Baik. Nabi kata apa? Al-mar'ah, satu. Yang kedua, waddar. Yang boleh bawa nasib tak baik ni apa dia? Rumah. Buka dalam syarah hadis dia kata apa? Rumah yang membawa nasib tak baik ni adalah rumah yang sempit. Rumah sempit. Memang tuan-tuan. Kajian, mereka buat kajian di antara sebab pasal apa budak-budak tak duduk di rumah. Pergi duduk melewang, pergi duduk main dam sampai ke 3-4 pagi main dam. Naik haji ni tak tahu berapa puluh kali. Duduk main dam bawah pokok ni. Pasal apa ni? Pasal apa?
Pasal dia balik rumah pun dia tak ada bilik nak tidur. Kalau budak-budak di Penang tu, duk melewat kok Komta, duk melewat kok Padang Kota, piduk. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia balik rumah, bapak dia duduk flat 2 bilik. Rumah flat. Masuk pintu tu, ruang tu boleh tak 3 biji bangku 3 biji Bangku kembang 2 satu, bangku single satu. Lepas tu habis dah. Ruang tu dah ketat dah. Lepas tu balan dengan satu dinding, balik tepi dinding, balik belakang tu dapur dah. Mak dia duk masak dah. Belah kanan ni, satu pancung duk ada tengah, bilik kecil-kecil duk ada kiri kanan. Macam tu punya rumah mak pak dia duduk. Dia nak duduk tang mana? Satu bilik mak pak dia duduk dengan adik kecil. Satu bilik kakak dia dah duduk. Dia nak duduk mana? Dia nak duduk ruang tamu. Ruang tamu tu pun tak boleh duduk. Merekod duduk. Dia pergi duduk Padang Kota lah. Bila dah pergi sana, jumpa dengan geng-geng yang sama. Geng ni duk bagi akal. Akhirnya jenayah pun bermula di situ. Dadah pun bermula di situ. Di situlah bermula segala-galanya. Punca dia apa? Punca rumah. Rupa-rupanya Nabi kata dah benda ni dalam hadis 1400 tahun dulu. Nabi kata apa? Wasyu'mu fi thalathin. Ni yang kata nasib tak baik ni dua ada pada 3. Satu pada al-mar'ah, pada perempuan, isteri. Dia pergi kena isteri macam tadi. Yang kedua waddar. Rumah ni boleh menjadi sebab kepada jadi benda tak elok. Yang ketiga waddabah. Kenderaan. Nak main mengaji duk tak iri main ni tak tahu apa kali dah. Pasal apa? Kita mampu tengah jalan. Nak langgar main daripada kubur panjang tu. Tuan dekat kan nak main kubur panjang? Kubur panjang apa? Baru keluar, baru lintas kubur tepi rumah dia. Dah sengkut dah. Rosak dah kita. Kawah duk janji nak singgah ambil ni pun semua duk tunggu tak main. Dia kata nak pergi dengan haji ni kan duk buka enjin, duk kipas macam kipas satian tu. Bukan sekali, bukan 2 kali, tak tahu berapa kali. Kita bila dia duk main macam ni punya masalah, dia jadi asyu'mu. Dia jadi satu nasib tak baik kepada orang yang kena. Kalau kereta buruk kena tak apa. Kereta baru beli. Buruk keluar minggu lepas. Minggu ni duk tepi jalan. Tu buka depan. Asap berkeluh. Dia nak jadi malang ni, dia bukan nanti kereta buruk. Kawan hak pakai kereta Proton, enjin Orient. Enjin Orient ni keluar tahun apa tuan-tuan? Enjin Orient. 1989 ke apa? Mula keluar enjin Orient, keluar kali hijau muda, keluar enjin Orient 1989, harga 17,000 setengah. Harga Proton Saga masa tu 17,500. Keluar tukang sport ring tekan gang tu tak tahu nak abang lah lintas ke kampung mana pun orang bangkit tengok. Bunyi dia tu. Sampai lah ni Pak Haji ni duk pakai lagi enjin Orient ni. Bukan enjin Makma baru sikit. Enjin Orient ni sampai hari ni, tahun 89, 2016. Dah berapa tahun dah? 27 tahun dah. 27 tahun Pak Haji ni duk pakai kereta ni, dia boleh pergi cium side mirror tepi. Pasal tak pernah bagi masalah kat dia. Bukan kata kubur panjang nak main Masjid Sultan lah. Kubur panjang takat nak pergi Ipoh ni, bismillah senapas gitu ya pergi. Pada ketika itu, kenderaan tidak menjadi pembawa nasib tak baik kepada dia. Itu dia. Bukan masalah kereta baru, bukan masalah kereta lama. Tapi masalah dia apa? Kalau nak jadi masalah, kereta tu bermasalah. Nabi SAW kata 3 benda ni mahu jaga. Rumah sempit. Rumah sempit ni juga dia masuk dalam rumah dia ni tak habis-habis masalah. Contoh dia apa tuan-tuan? Duk tak duk pai ayak bocong. Ya Allah. Ni pai ayak semua tanam dalam lantai, lalu kok pos kereta masuk dalam rumah pergi mana tah ni. Bil ayak main-main RM700. Lompat. Pergi pejabat bekal ayak, abang ni pasal apa ni? Kami duduk orang dalam rumah pasal apa bil RM700. Kata Haji, ada pai bocong ni tak mana? Tak mana saya tak nampak. Tak nampak Haji, dia duduk bawah lantai. Nak cari pai bocong tu tuan-tuan pecah belah. Rumah bagi nasib tak baik kat dia. Rumah 2 tingkat, pancung atas pula dah, waterproof tak cantik, duk bocok turun bawah pula dah, tak duk turun. Panggil tukang main, katok lantai semua, buang tile tu. Waterproof 3 layer.
Buh pula semen ke atas, bubuh tile kasang mai lagi bau. Cantik nampak, alhamdulillah, sujud syukur tak kira dia. Lepas 4 bulan, tak dia turun pula. Allah, dia kata hari tu kena 3,000 dah. Tuan-tuan, panggil pula kawan hak buat ni, maki dia pun 3 lori kat dia ni, aku bayarkan 3,000 pasal tak saya masalah. Dia kata bukan pasal lantai aku. Habis tu pasal apa? Kata hang carilah pasal apa? Bergaduh berkali. Pasal apa tuan? Pasal rumah yang bernasib tidak baik. Nampak tuan? Kereta, cara kereta. Baru CV semua cantik. Aircon tak sejuk pula dah. Musim hujan tak apalah, tak sejuk pun dia sejuk dah. Dia main musim kemarau, dia tak sejuk. Pi tukang kompresor seketul kena 500 Saya lagi tak sejuk juga. Oh, dia kata ni cooling coil pula kot. Cooling coil pula dia akan jauh 400 pula lagi. Habis 1,000 dah tentu. Dua tak sejuk juga lagi. Dia kata ni aku buah peti air lah. Dia main bebai. Yang ni semua ni Nabi kata apa? Nabi kata wasyumu fi thalathin. 3 benda ni kalau kena memang hang kena nasib tak baik. Boleh bini macam tadi, boleh rumah macam tu, boleh kereta macam tu. Nabi kata ini semua nasib tak baik. Tapi la adwa. Nabi kata penyakit tidak berjangkit melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuan-tuan hadis yang cerita mai kat kita benda-benda macam ni, cuma kita tak baca, kita tak tahu. Dan tengok muka surat 206 bawah sekali. Hak di atas tu dia ulang benda yang di atas kita baca tadi. Bawah dia kata setengah ulama adalah Nabi SAW memperbuat seperti dia dalam hadis dalam masalah tadi kerana mengajar orang. Itu dia. Nabi tadi kita baca ada 2 macam hadis. Satu hadis, Nabi tengok satu orang kena sakit kusta, Nabi pergi pegang tangan dia. Ajak main makan setalam dengan Nabi. Lepas tu Nabi kata apa pula? Nabi kata aku tawakal kepada Allah. Makan. Dia main pula hadis yang kedua, satu orang daripada Bani Thaqif main nak bai'ah dekat Nabi. Nabi kata dia hang duk tentu ya, bai'ah daripada jauh. Lepas tu Nabi kata pergi balik. Pasal apa? Pasal dia sakit kusta. Nabi tak mau pun shake hand dengan dia. Dia main pula satu hadis, Aisyah kata, Nabi dengan Aisyah pernah ada satu khadam kena penyakit kusta. Nabi makan sekali dengan dia, Nabi minum sekali dengan dia. Kadang-kadang tempat tidur Nabi dia duduk lap sama. Tak apa pula. Jadi benda-benda ni semua ni menyebabkan sebahagian orang jadi pening. Dah betul-betul macam mana cara kita nak berhadapan dengan orang kena sakit kusta. Adakah kita lari pada dia ataupun kita pergi berkawan dengan dia? So dia kata di sini, kata setengah ulama adalah Nabi SAW memperbuat macam yang dalam hadis-hadis tadi kerana Nabi nak ajak kepada kita biar kita ni kuat iman. Yang tu. Nabi nak ajak kepada kita yakin pada Allah. Kalau kena bukan salah siapa. Kalau kena memang Allah dah takdir kita nak kena. Itu aja. Itu saja tuan-tuan. Berapa banyak orang isap rokok daripada umur 15. Okey. Lot 75 umur dia. Dia isap rokok lagi. Duk picit tak ada apa. Kanser tak ada apa pun tak ada. Semua elok duk gelak darah apa tu lah. Dan mai pula satu orang ni daripada kecil sampailah umur 55. Sakit ni tak tahu nak abang lah. Masuk keluar hospital ni sampai ambil insurans tak mau tanggung lah. Segala macam penyakit duk ada kat dia. Segala macam penyakit ada kat dia. Nak jawab macam mana tuan-tuan? Nak jawab macam mana? Tuan-tuan nak buat kesimpulan kata itulah hang kata. Hang isap rokok tak? Dia ni kata saya tak pernah sentuh rokok. Apa sih tu hang sakit awal? Boleh lah pergi kata lagu tu kat dia? Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa tak boleh kata lagu tu? Pasal hak duk ke darah rokok umur 40 piak dah buat ramai. Cuma Syekh ni tak tahu macam mana dia ni 75 duk isap rokok daripada umur 15 tak ada sakit apa. Tak tahu nak kata. Jawapan dia apa dia? Jawapan dia nak sakit ke nak apa ni atas kehendak Allah. Itu aja. Jadi maknanya ustaz kita kena isap rokok kah? Kata, dah. Bukan macam tu. Rokok tu tak mau. Rokok tu muduk lari tu. Tengok rokok macam tengok singa juga. Muduk lari. Tak mau pergi terlibat dengan rokok-rokok ni semua. Sama juga. Tapi kita mau ingat. Nak jadi apa-apa ni atas ketentuan Allah. Itu satu kita ingat. Kalau ditakdirkan Allah kenakan kita apa-apa musibah. Na'udzubillah. Kita tak mau. Kalau ditakdirkan Allah kenakan kita apa-apa musibah. Ingat satu. Benda ni dah memang tertulis. Aku nak kena macam ni. Tak ada siapa salah dalam bab ni.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata apa? Yang tu dia cuma nak biar supaya satu orang tu kuat iman. Dengan berkata bahawasanya tiap-tiap sesuatu itu tiada memberi bekas. Apa benda pun tidak memberi bekas. Dan yang memberi bekas itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang tu aja. Okey. Apabila kuat iman dan yakin kepada Allah, nescaya tidak menjadi apa suatu padanya apa-apa yang didekat dan dipegangnya. Kalau Tuhan dah kata kita ni selamat, kita pilih pegang orang sakit apa pun, kita tak kena. Kita tak kena. Satu orang baru ni beritahu, isteri dia tak duk kena apa ni? Kalau orang lah kata ni kena ain. Hadis tadi kata kena ain, kena apa? Sihir, kena black magic. Tu elok tak ada apa, tu sakit. Sakit sampai mengelupuk-lupuk sampai tak boleh tepuh. Sakit, sakit. Ambil gambar video hantar, orang yang tengok pun takut. Berubat ni tak tahulah, bunyi kata perubatan Islam ya dia sampai. Bunyi perubatan Islam ya dia sampai. Leh terbit di mulut. Dia kata apa? Dia kata saya ni apa yang saya tak buat, dia kata. Saya hari-hari saya baca Quran dalam rumah. Dia mula. Dia mafhum cakap dia tu macam dia nak, Tuhan tak patut buat dia macam tu. Dia punya cakap tu kita dengar tu macam dia nak pergi ke situ. Macam dia nak kata pasal apa? Aku jadi orang baik, dia kata. Kami buat puasa sunat dalam rumah. Kami lepas subuh baca Quran dalam rumah. Saya tak pernah buat siapa bagi sakit hati apa. Saya pergi umrah. Saya buat semua, dia kata. Tapi pasal apa ni? Pergi bagi isteri saya jadi macam ni. Tu dia nak kata kat siapa tu? Dia nak kata seolah-olah macam dia nak kata kat Tuhan. Setelah aku buat semua benda yang Tuhan suruh, pasal apa Tuhan bagi macam ni kau? Dia nak pergi tu. Tuan-tuan, Iblis sudah masuk dalam diri dia. Dia spoilkan habis benda dia dah buat sebelum ni. Dia baca Quran tu bagus. Dia duk puasa sunat tu bagus. Sekali-sekala dia duk bangkit tahajud tu bagus. Dia himpun duit pergi buat umrah, lepas tu duk tunggu giliran nak pergi haji tu bagus. Tuhan bagi satu test masuk ke dia. Kata dia kena test ni, dia nak blame Tuhan. Dia nak marah Tuhan. Dia nak kata seolah-olah tak patut aku kena macam ni, sedangkan aku duk buat benda yang Tuhan suruh. Nampak tuan-tuan? Macam mana Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang dia nak test kita, macam ni punya benda dia mai. Dan kita jadi goyang, kita lupa kat dia. Baik. So dia kata dan bercampur gue dengan orang-orang umpama orang yang kena penyakit kusta itu. Dia kata kalau Allah tak takdirkan kita nak kena, kita pilih bercampur dengan siapa pun kita tak kena. Masalah dia kata orang yang berpenyakit kusta itu boleh tak boleh isterinya tuntut pasah. Ini dia main perbincangan pekah. Suami isteri, suami kena kusta. Masa menikah elok. Lepas menikah 10 tahun, laki kena kusta. Nabi kata apa? Kalau tengok orang sakit kusta, mau duk cunggit lari. Macam mana nampak singa. Nak lari macam mana laki dia? Boleh tak boleh bini pi mahkamah, pi file tuntutan supaya dipasahkan nikah antara dia dengan laki dia kerana laki dia kena sakit kusta. Kata Imam Nawawi, telah berkata Al-Qadhi, telah berkata setengah ulama pada segala hadis menunjukkan atas sabit bagi perempuan yang bersuami itu boleh pilih sama ada nak pasah nikah dengan suaminya ataupun tidak apabila didapatinya suami dia kena penyakit kusta. Dia kata boleh. Isteri boleh pergi mahkamah, pihak abang kata saya nak buat tuntut pasah pasal laki saya ni dia kena sakit kusta. Mahkamah akan minta segala pembuktian. Dia kena bawa mai segala surat doktor, segala apa-apa semua. Kalau terbukti betul laki dia ada sakit kusta, mahkamah boleh menggunakan bidang kuasa mahkamah pasah nikah antara laki bini ini. Perbuatan bini yang minta pasah tu tidak salah dalam agama. Cumanya tak ada hati perut tentu ya. Salah tak salah. Cuma amboi masa kawan ni sihat boleh duduk dengan dia. Dia sakitnya lagu angkat tangan lagu nak tinggal dia.
Yang tu tak betul buat macam tu. Okey, baik, dia kata sini apa? Ataupun baru jadi pada suaminya penyakit kusta tu. Baru-baru jadi, confirm kata sakit kusta. Dia boleh kalau dia nak pergi tuntut pasal. Tak salah. Tapi tak patut buat macam tu. Dia buat talak nikah apa semua ni kan. Dia kata apa? Abghadul halali ilallah at-talaq. Satu benda yang Tuhan cukup marah kalau berlaku. Tetapi halal. Apa dia? Talak. Suami talak isteri halal, boleh buat. Tapi Allah marah. Dah tu pasal apa boleh buat? Boleh buat bab lain. Tuhan marah ni bab lain. Pasal apa? Pasal hang tak patut buat macam tu. Piduk talak isteri ni. Takkan tak ada jalan untuk nak selesaikan masalah selain daripada mengambil pilihan untuk bercerai. Nampak? Baik. So dia kata, dan telah bersalahan ashab kita dan ashab Malik pada jariah beli. Ini Imam Syafi'i dan Imam Malik, ashab Syafi'i dengan ashab Malik berbeza pendapat dengan jariah ni maksud dia apa? Hamba perempuan. Hamba perempuan. Adakah harus bagi hamba perempuan itu menegah dirinya daripada bersuka-suka semacam orang laki isteri bersuka-suka dengan tuannya yang berpenyakit kusta? Tuan dia sakit kusta, dia hamba perempuan. Hamba ni boleh digauli oleh tuan dia macam menggauli isteri. Tapi tuan dia sakit kusta. Kalau dia sebagai hamba, dia kena tahan apa yang tuan dia mau. Tapi tuan dia sakit kusta. Macam mana dia boleh tak lari daripada tuan yang sakit kusta ni? Dia kata berbeza pendapat ulama. Sebahagian ulama kata boleh lari dalam kes ni. Sebahagian ulama kata tak boleh kerana dia tuan. Berbeza pendapat. Tak selesai masalah beza pendapat ni tuan-tuan. Dalam dunia kita hari ni pun sama. Berbeza pendapat ni tak akan selesai. Baik, masalah. Orang yang penyakit kusta ni, bolehkah kita bercampur gaul dengan dia? Kata Imam Nawawi. Telah berkata ulama dan ditegah orang-orang kusta itu bercampur dengan orang-orang lain dalam masjid. Imam Nawawi kata kalau dah kita tahu kita ada sakit kusta, kita tak salah pergi bercampur dengan orang di masjid. Tapi habis saya nak pergi mengaji nak mengaji kitab apa semua, tak boleh. Boleh, tapi duduk tepi jalan tapi. Dengar pada sana sudah. Terus ada masuk main apa semua. Pasal apa? Pasal dia boleh menimbulkan rasa tak selesa di kalangan orang lain. Main duduk tepi dia ni mula duduk tengok. Sebelum ni dia tak pernah tahu. Malam ni main-main dengar dah tahu dah. Dia kata di antara simptom sakit kusta ni lagu ni. Tak tahu main duduk tepi dia. Dia mula duduk tengok bulu kenin. Dia duduk tengok bulu mata dia dah mula lah. Padahal sebelum ni tak ada apa. Dia boleh duduk tengok. Tapi tak tahu bila tahu. Kulit monin. Dia mula dah. Kulit nampak monin lah. Ya ni lagu mak ni. Aduh tengok jari dia main bengkok lagu nak payah dia dah. Jadi daripada nak timbul benda-benda macam ni, eloklah orang yang ada penyakit ni tak usah main gue dengan orang. Pasti dia menimbulkan keadaan tidak selesa dan tidak tenteram di kalangan orang lain. So Imam Nawawi kata tak usahlah hidup bercampur dengan orang dalam masjid. Dan tak usah bergaul dengan orang ramai. Dan telah bersalah-salahan ulama pada orang yang kena penyakit kusta itu. Apabila banyak ia, adakah disuruh mereka itu memperbuat tempat tinggal yang tertentu bagi mereka itu jua di luar manusia? Mai pula perbincangan. Kalau ramai orang tu kena sakit kusta ni, boleh tak boleh mereka ni pakak-pakak ramai-ramai pergi ambil satu kawasan buat perkampungan mereka. Mereka duduk sama-sama mereka saja. Boleh tak boleh, dia kata. Dan tiada boleh ditegah agar mereka itu menguruskan pada apa-apa yang manfaat bagi mereka itu. Kalau dia dah duduk dalam satu perkampungan dia nak buat apa, jangan duduk kacau dah. Sebab dia duduk sama dengan komuniti dia. Dan atasnya berjalan kebanyakan orang. Kebanyakan ulama kata itu yang terbaik. Buat satu perkampungan macam di Sungai Buloh tu, mereka pakai duduk situ. Mereka duduk sama-sama komuniti mereka. Tapi bila mereka boleh tanam pokok bunga keteh bagi elok, hak sihat dia pakai duduk tikam pergi. Ada satu kawan saya daripada orang ada duit lah. Ustaz, dia kata, saya pening betul dengan isteri saya ni. Dia kata, awal pasal apa? Duk kira nak pergi Sungai Buloh ya. Saya kata dia pergi melawat siapa di Sungai Buloh? Kan? Pergi melawat mandi sapang tadi ke? Pergi apa? Nah, dia kata ni, pokok bunga keteh ni. Oh, okey. Dia pergi tempat kusta, duduk tanam pokok bunga keteh. Misal saya Ustaz, dia kata, kalau pergi di tempat tu, dia tengok pokok bunga keteh ni,
Color ni, bunga kertas ni, color ni, dia ada lebih pada 100 color. Lagu merah, lagu putih, lagi merah dengan putih, share dalam satu pasu, sekali lagi dia share dalam satu tangkai. Oh, bila dia pergi, dia kata apa? Oh, I crazy dengan pokok bunga. Ui, cara sebut tu tuan. Boleh dengar? I crazy. Dia kata dengan pokok bunga kertas ni. Crazy panjang tu. 3 harakat. Crazy. Kan? I crazy dengan pokok bunga kertas. Laki dia kata, Ustaz, ni abang kau Ustaz lah. Tapi Ustaz jangan abang dalam kuliah. Dia kata, Ustaz jangan abang dalam kuliah. Saya kata, tak abang. Tak abang nama dia, tapi cerita dia abang. Okey. Di rumah Ustaz. Dia kata, di rumah. Kalau kata lori trailer ni, saya ingat 2 lori trailer penuh. Dia kata. Astaghfirullahalazim. Dia kata. Tak ada ruang dah Ustaz. Dia kata. Rumah ni, keliling pagar ni, bunga kertas semua. Color ni tak tahu nak macam-macam color. Aduh, ada Ustaz. Lori trailer panjang tu, kalau buat 2 trailer penuh Ustaz. Dia duk crazy lagi. Dia nak pergi lagi. Dia kata. Saya kata ada asyu'mu. Kata asyu'mu. Boleh dah hadis Nabi kata tadi ni kan. Asyu'mu ada 3, boleh ada 1 orang kata. Bunga kertas. Baik, dia kata ataupun dia kata tiada lazim mereka itu berjauh. Pendapat ulama kata apa? Kalau sekiranya kita tak sampai suruh mereka duduk satu kampung, biar mereka duduk ada dalam kampung kita pun tak apa. Tak dah sampai kita nak pambat mereka macam tu. Kata Al-Qadhi, dan tiada berselisih ulama pada sedikit yang kena penyakit kusta itu. Yang ni pada bahawasanya mereka itu tidak boleh ditegah daripada menguruskan haknya. Kalau mereka ni sikit, dalam satu aluk setang ni ada 2 orang. Biar pilih, tu satu kacau dia. Dia fikir dia, jangan pergi duduk kacau hal ehwal dia. Kata Al-Qadhi lagi, dan tiada boleh ditegah mereka itu daripada sembahyang jemaat dengan orang-orang. Kalau dia ni, lalu setang ni ada 2 orang, kena sakit kusta. Hari jemaat dia main sembahyang, jangan pambat dia. Dia tak fikir dia. Dia kata, tetapi ditegah mereka itu daripada lainnya. Tapi lain pada sembahyang jemaat, dia duk rajin pergi kenuri lah apa, kalau boleh tu sah. Pasal apa? Dia boleh menimbulkan rasa tidak selesa kepada orang lain. Dia kata, dan kata Al-Qadhi lagi, jikalau dapat kemudaratan ahli satu qaryah yang ada di dalamnya orang-orang yang penyakit kusta, dengan sebab mereka ni main duk bercampur gaul pada ayak, maka hukumnya, maka berupaya pesakit itu mengeluarkan ayak daripada tiada ada kemudaratan, maka boleh disuruh mereka itu dengannya. Kalau dia ni ada sakit kusta dan dia dalam masalah nak mengurus ayak ni, cerita zaman dulu lah, zaman nak kena pergi cari telaga, cedok ayak, nak balik main guna di rumah. Kalau sampai kes macam tu, kita tolonglah. Kita tolong cedok ayak pergi hantar di rumah dia. Takut sekali dia keluar pergi tempat orang duk beratur nak ambil ayak, jadi masalah dengan dia sakit ni. Jadi tolong dia. Macam tu cerita dia. Kita kata ni zaman dulu, dia pergi cedok ayak telaga. Selangor dia kena beratur ambil ayak lah ni. Nampak tuan-tuan? Kita kata dulu, dia duk lipat main balik lah ni. Dia main sungai Semenyih, kena pencemaran, dia tutup loji ayak, tu dia Angkaya, BMW 3 biji di rumah, Mercedes dia ada 2 biji di rumah, Velfire dia ada 1 biji di rumah pun, buat cebok tu lah pergi cari ayak. Nampak tuan? Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dia bagi jadi satu benda pasal apa? Nak bagi orang semua teringat. Teringat kata anytime Tuhan boleh bagi kita yang duk berasa besar jadi kecil. Dia boleh bagi. Dia bagi dalam bentuk tu. Dia bagi dalam bentuk sakit habis tuan. Satu doktor pakar terkenai sampai bukan Malaysia, sampai luar daripada Malaysia mai cari dia. Mai cari nama Dr. A ni untuk nak ambil treatment yang bidang kepakaran dia. Mai cari dia, tengok dia pun sakit juga. Banyak jadi Tuhan buat macam tu. Lah ni tuan-tuan, ada satu penyakit, ada satu pakar, dia panggil pain management. Pain ni bukan nama orang, bukan hari pain tak. Pain management. P-A-I-N, pain. Pain maksud apa? Sakit, pain. Kan orang sakit tahu, very painful. Pain tu, sakit. Pain management. Dia ni pakar dalam manage sakit orang. Saya ada satu kawan, dia pakar dalam bidang ni, pain management. Sembang dengan dia, kaya dia lah ni.
Sembang dengan dia bagi kad. Saya kata, apa tu? Dia kata, saya betul-betul ortopedik. Ortopedik ni apa tuan? Pakar tulang. Tapi saya dah masuk dalam ni. Pain management, dia kata. Oh, ni apa pula? Pakar apa? Pain management. Satu orang yang sakit apa-apa. Tapi sakit tu berpanjangan. Contoh, sakit lutut. Berapa tahun dah sakit lutut ni? 20 tahun dah. Sakit lutut ni. Ini dia mau orang macam ni. Contohnya apa? Sakit kepala. Doktor kata migraine. Makan ubat ni tak tahu sampai tak lah makan dah. Nak menyampah dah tengok ubat ni. Tapi sakit kepala tak hilang-hilang juga. Berapa tahun dah sakit kepala ni? 15 tahun dah. Ini dia mau. So saya kata nanti buat apa? Kita nanti jumpa. Kita nanti ada satu sesi consultation. Dia consult dengan orang sakit ni. Tanya ni. Dia akan bagi satu cara. Dan dengan izin Allah. Baik orang ni. Baru ni, satu orang kena apa ni? Slip disc, spinal cord punya problem, tulang belakang. Kalau masuk hospital tuan-tuan, dia nanti gantung batu ladung. Di kepala ni satu, dia sangkut ni, pergi gantung di ujung kaki tu. Ujung kaki, dia bubuh satu, dia pegang tulang tu, dia bubuh satu ladung besar di ujung kaki. Dia stretching. Dia apa? Susah ni bahasa ni. Kan dia buat stretching tu, dia bagi tegang badan tu kan. Dia tarik batu ujung kepala satu, ujung kaki satu. Tarik. Bila pergi dekat geng depa ni, pain management ni, dia akan buat MRI, dia akan tengok bahagian mana yang duk sakit. Sakit ni pasal apa? Pasal sistem saraf kita ni kena tindih dengan tulang. Saraf utama. Dia pergi duk terkapit dekat disk tulang tu, duk terkapit dengan tulang. Tu yang duk sakit tu. Pakar tulang belakang dia kata apa? Ini kena buat operation. Kalau tak operate, dia kata dalam 3 bulan hang boleh lumpuh terus. Dia abang begitu. Depa ni kata apa? Tak apa. Dia kata mai cara depa. Pain management. Dia MRI, dia tengok tang mana sakit. Dia buat apa tuan-tuan? Dia cucuk saraf yang duk terkapit tu. Cucuk bagi mati saraf tu. Bila saraf tu mati, dia tak sakit lah. Saraf tu, dia cucuk saraf tu saja. Aduk terkapit tu, dia cucuk bagi mati. Dia tak sakit. Keluar-keluar lagu nak main gimnastik. Dia steady. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Maha Kaya. Dia buat mai satu penyakit, dia buat mai satu ubat, dia buat mai satu ilmu bagi untuk nak selesaikan penyakit-penyakit ni. Hanya orang yang berusaha mencari ilmu-ilmu ni. Ilmu ni semua ilmu Allah punya. Orang yang berusaha cari, dapat, dapatlah satu penyelesaian. Dengan izin Allah, hilang sakit tu. Itu dia tuan-tuan. Zaman hari ini, kita mau ambil tahu. Dan kita bila tahu, kita kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nampak betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa annal mu'min ya'kul fi mi'an wahid wal kafir ya'kul fi sab'ati am'a. Ni saya dah gezek dah bulan lepas, tak baca ayat lagi. Okey, dia nak abang kata orang mukmin dia makan pakai satu perut saja. Orang kafir dia nanti balun dengan 7 perut. Dan bukan dia makan lagi dah tu, dia panggil balun. Dia balun dengan 7 perut. Dia nanti mai kat kita hadis ni cerita satu orang sahabat Nabi, masa dia kafir, Nabi pernah bagi dia makan. Dia kafir, tapi Nabi bagi dia makan. Nabi dengan orang kafir ni tak bermusuh, tak ada masalah. Nabi layan mereka. Pasal apa? Layanan itu dakwah. Nabi layan. Dia mai rumah Nabi, dia kafir, Nabi bagi dia makan. Panggil orang buat mai satu kambing, satu kibash, perah susu, bagi dia minum. Dia langgah sampai kering susu kibash ni. Nabi kata lapar lagi ke? Lapar lagi. Nabi kata omai sekok lagi. Perah bagi dia minum. Dia bentik kering susu kibash ni. Nabi kata lapar lagi ke? Lapar lagi. Panggil mai sampai 7 ekor kibash. Kita nanti baca ni. Bila nanti baca ni? Panjang umur tak ada masalah, tahun depan. Dengar je lambat. Sat saja ni pun bulan 11. Dia langkah bulan 12. Bulan tu kan? Kan? 7 ekor kering susu. Syekh yang sama ni masuk Islam. Masuk Islam. Mai rumah Nabi.
Nabi tak lapar. Panggil kibas sampai segong. Perah, bagi minum. Nabi tak lapar lagi. Dia kata, alhamdulillah kenyang. Dia keluar main hadis ni. Nabi kata apa? Tengok. Nabi kata, orang kafir, dia melantak dengan 7 perut. Tapi orang mukmin 1 perut cukup. Itu salah satu daripada hadis yang kita nanti jumpa insya-Allah. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana illa allazina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى